Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk kelas pendidikan Islam tahun 4, kali ini kita akan belajar bidang sirah unit 1, tajuk janji setia penduduk Yathrib. Tajuk janji setia penduduk Yathrib ini menerangkan tentang perjanjian Aqabah pertama dan juga perjanjian Aqabah kedua. Sebelum membincangkan tentang perjanjian Aqabah, mari kita ketahui latar belakang penduduk Yathrib dan cerita bermulanya perjanjian Aqabah. Untuk pengetahuan murid, Yathrib juga dikenali sebagai Madinah. Pekerjaan utama penduduk Yathrib adalah bertani dan berdagang. Kebanyakan penduduk Yathrib menyembah berhala. Penduduk Yathrib terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan puak Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Puak-puak ini sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi sering mendakwa akan datang Nabi terakhir dalam kalangan mereka. Namun ternyata dakwaan kaum Yahudi ini adalah tidak benar. Pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada ketika itulah mereka mengetahui ternyata telah ada Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertemu dengan Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Mereka berjanji akan menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Rasulullah pada musim haji berikutnya, dan pada ketika itulah berlaku perjanjian Aqabah pertama, iaitu pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah. Seterusnya mari kita ketahui tentang perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian Aqabah pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah bersamaan tahun 621 Masihi. Perjanjian ini melibatkan seramai 12 orang lelaki dari Yathrib, iaitu 10 orang dari Bani Khazraj dan 2 orang dari Bani Aus. Setelah selesai perjanjian Aqabah pertama, apabila mereka kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad mengutuskan seorang sahabat iaitu Mus'ab bin Umair kembali ke Yathrib bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Isi perjanjian Aqabah pertama, terdapat 6 isi perjanjian, iaitu pertama, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan bincangkan tentang perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah kedua berlaku pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah bersamaan dengan tahun 622 Masihi. Dalam perjanjian ini seramai 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi perjanjian Aqabah kedua, terdapat 5 isi perjanjian Aqabah kedua, iaitu pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Kelima, melindungi Nabi Muhammad sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Seterusnya kita akan belajar kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua.
Pertama sekali, kepentingan dari sudut agama. Puak Aus dan Puak Khazraj dapat terhindar daripada syirik dan kekufuran dengan memilih jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kepentingan dari sudut nyawa. Murid-murid ingat lagi isi perjanjian Aqabah yang pertama, terdapat larangan membunuh anak perempuan. Larangan ini dapat memelihara nyawa dan dapat menjamin keselamatan manusia. Seterusnya, kepentingan dari sudut akal. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran serta dapat memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Seterusnya, dari sudut harta. Menghormati hak milik setiap individu dan harta terpelihara daripada pencerobohan. Ini kerana dalam perjanjian Aqabah, Puak Aus dan Khazraj dilarang untuk melakukan amalan-amalan jahiliah seperti mencuri dan membunuh anak perempuan. Dan akhir sekali, kepentingan kepada maruah. Maruah manusia dijaga dan hak setiap individu dihormati. Seterusnya, kita akan belajar iktibar daripada penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, mencari kebenaran. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya di sini, kita hendaklah sentiasa berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat panduan ke jalan yang benar. Seterusnya, penduduk Yathrib taat dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya di sini, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Seterusnya, penduduk Yathrib memegang kepada janji menjauhi akhlak yang keji. Mereka tidak mencuri dan berzina. Pengajarannya di sini, kita hendaklah sentiasa menjauhi perkara mungkar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seterusnya, penduduk Yathrib dapat membina perpaduan dan kasih sayang dengan tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Pengajarannya di sini, kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga murid dapat memahami tajuk yang kita pelajari. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.